Jadi sudah pasti banyak benda tuan-tuan yang Nabi sampaikan, sebutkan dalam khutbah tersebut. Sehingga ada di kalangan para sahabat yang menyangkakan bahawa itu adalah khutbah yang terakhir yang disampaikan oleh Nabi SAW. Baik itu bila dia dengar macam tu tuan-tuan, Nabi berkhutbah panjang, mereka minta kepada Nabi, "Usina ya Rasul, berilah wasiat kepada kami." Antara wasiat yang Nabi SAW berikan kepada para sahabat khususnya pada ketika itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi syamiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Dan hendaklah setiap daripada kamu semua, yakni kita, melihat apa yang akan kita lakukan untuk hari esoknya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat teliti terhadap apa yang kamu lakukan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi kama rawiya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala itbi'ul mayyita salasah ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ithnani wa yabqa wahid yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Muttafaqun alaih. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW telah bersabda, akan mengikuti satu-satu jenazah tiga perkara yang akan mengikuti seseorang jenazah. Yang pertamanya ahli keluarganya, dan yang keduanya harta bendanya, dan yang ketiganya adalah amalannya. Maka akan pulang dua perkara dan akan kekal satu perkara bersama-sama dengannya. Yang akan pulang bersama dengannya ahli keluarga dan harta benda, dan akan kekal bersama dengannya ialah amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh. Benarlah kata Allah dan benarlah kata junjungan besar baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan sidang muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, kekanda, adinda, ananda yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, pertama sekalinya dan selama-lamanya saya mengajak diri saya dan diri tuan-tuan dan puan-puan yang berada dalam Masjid Al-Falah ini, marilah sama-sama kita mengucapkan rasa syukur pada Allah Ta'ala kerana masih lagi Allah Ta'ala memberi ruang dan peluang serta keizinan kepada kita semua bersama-sama diberi kehidupan buat kali yang seterusnya di atas muka bumi Allah Ta'ala ini. Dan syukur yang tidak terhingga kita ucapkan dengan memperbanyakkan mengucap kalimah zikir, di antaranya dengan lafaz tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, yang membawa erti segala puji yang layak kami puji hanya kepada Allah Ta'ala, kerana masih lagi Allah Ta'ala memilih kita di kalangan hamba-hambanya sehingga ke malam ini untuk sama-sama kita menjadi antara mereka yang disebut
mengimarahkan tempat-tempat ibadat, menghidupkan majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan kita berdoa Allah Subhanahu wa taala kekalkan kita dikurniakan dua perkara. Yang pertamanya ialah taufik dan yang keduanya adalah hidayah. Apa maksud hidayah? Ialah keinginan untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah. Dan seterusnya yang paling penting ialah taufik, yakni kekuatan untuk kita melaksanakan keinginan tersebut. Sebab itu dua perkara ni penting. Kalau tak ada dua perkara ni tuan-tuan, ya, ada hidayah saja, ingin saja nak datang masjid, ramai orang waktu PKP dulu teringin nak pergi masjid. Tapi bila buka masjid, dia tak datang. Tapi alhamdulillah Allah pilih kita di kalangan hamba-hambanya yang bukan sekadar dikurniakan hidayah, tetapi Allah berikan kepada kita kekuatan, iaitu taufik. Dan alhamdulillah tuan-tuan, Allah Ta'ala sampaikan kita untuk berada dalam masjid yang serba indah ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, pada malam ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan ya, berkenaan dengan satu topik, iaitulah perjalanan hidup kita di atas muka bumi Allah Ta'ala ini. Sudah pasti tuan-tuan adalah merupakan satu tempat yang ditransitkan seketika hidup kita untuk mencari kehidupan yang kekal abadi negeri akhirat. Sebab itu semua orang impikan dan harapkan kita akan ditempatkan di dalam syurga, dan kita akan ditempatkan tuan-tuan di tempat yang penuh dengan kenikmatan, itulah syurga. Setiap hari kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Di akhir penutupan tadi pun imam ada sebut, Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau berilah pada aku kebahagiaan. Kami semua nak bahagia bukan setakat di dunia, tapi nak juga kebahagiaan yang kekal abadi sudah pastilah di negeri akhir dan akhirat. Maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, perjalanan kita daripada satu alam ke satu alam ini, inilah antara transit kita hidup atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi pernah berkhutbah. Kata Abu Zaid Umar bin Akhtab Al-Ansari, Nabi berkhutbah satu hari dengan khutbah yang paling panjang. Panjang dari sudut tempohnya tuan-tuan, bermula selepas daripada memberi salam solat subuh sehinggalah hatta ghuribatis syams, tenggelamnya matahari. Jadi sudah pasti banyak benda tuan-tuan yang Nabi sampaikan, sebutkan dalam khutbah tersebut, sehingga ada di kalangan para sahabat yang menyangkakan bahawa itu adalah khutbah yang terakhir yang disampaikan oleh Nabi SAW. Baik itu bila dia dengar macam tu tuan-tuan, Nabi berkhutbah panjang, mereka minta kepada Nabi, usina ya Rasul, berilah wasiat kepada kami. Antara wasiat yang Nabi SAW berikan kepada para sahabat khususnya pada ketika itu, dan umumnya Nabi nak beritahu juga wasiat kepada umat Nabi SAW, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Maka aku wasiatkan kamu pertama sekali ialah jadilah manusia yang dapat menggelarkan diri kamu di kalangan manusia yang bertakwa. Sebab Allah melihat di kaca matanya adalah hambanya yang memilih jalan untuk bersyukur, lantas mereka ini digelarnya di kalangan muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Allah sebut dalam Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi aku ialah mereka yang boleh letakkan diri dia di kalangan manusia yang bertakwa. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya nak sebut sikit saja dalam khutbah ini, bagaimana antara perkara yang Nabi sentuh ialah perjalanan seorang hamba. Hidup kita di dunia ni umpama macam musafir tuan-tuan. Macam saya duduk kampung saya di Taiping, daripada Rawang tempat saya duduk tu, nak sampai ke Taiping tu, dia berhenti ke RNR Behrang.
RNR Tanjung Malim, RNR Tapah, Simpang Pulai, Kuala Kangsar, baru sampai taping. Ceritanya. Gitulah umpama kita. Sebelum kita nak pergi ke akhirat esok, nak dapat syurga itu, pasti kita akan transit alam ataupun destinasi stesen demi stesen. Baik itu Nabi menyebut daripada alam roh kita akan masuk ke satu alam yang namanya alam rahim. Alam dalam kandungan perut ibu kita selama mana? Selama 9 bulan 10 hari. Allah Ta'ala suruh kita duduk sekejap dalam tu. Ya. Walaupun duduk dalam tu agak seronok, tuan-tuan tak payah fikir masalah COVID-19. Seronok. Apa saja yang kita teringin makan tak payah kita susah payah cari duit nak pergi beli. Hanya kita bagi tahu saja telefon ibu kita melalui placenta. Placenta lah, dia punya tali pusat tu. Dan mak kita pun dia akan cari juga, sebab kata orang tua-tua, kalau apa yang tak dimakan waktu mengidam, esok lahir anak air liur meleleh, katanya lah. Orang tua-tua kata, bagi tahu pada suaminya, akhirnya suami pun cari jugalah. Ya. Yang kita peliknya waktu tu dia minta yang bukan-bukan. Durian Musang King, sebelum ni durian kampungnya. Cari jugalah kan. Nak cerita nak tak nak kena cari juga. Beri pada anak makan. Tapi keseronokan itu Allah bagi peluang hanya 9 bulan 10 hari je. Maka selepas tempoh 9 bulan 10 hari tersebut, maka kita akan dipaksa untuk berhijrah ke satu alam lagi yang namanya alam dunia, ataupun hari ini yang kita kenali juga sebagai makhluk yang ada di atas cakrawala Allah Ta'ala ini, semuanya akan musnah. Digelarkan juga alam yang fana, maknanya akan dimusnahkan. Baik itu Allah sebut dalam Al-Quran, auzubillahi minasyaitanir rajim, kullu man 'alaihal fan, maka setiap yang ada di dunia ni pasti akan Allah Ta'ala akan musnahkan. Maka di dunia ini tuan-tuan, berapa biasanya kebiasaan yang kita akan duduk di sini, umur ni tuan-tuan limited. Tidak akan panjang sangat, dan biasanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umur umat aku ni dia tak panjang macam mana umur umat terdahulu. Kalau biasa umur umat Muhammad ni al-amaru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat aku antara 60 ke 70 tahun. Mungkin ada di hadapan saya, di kanan dan di kiri saya ni lebih sikit. Itu rezeki Allah beri, ya. Dan mungkin juga ada lebih border 90, dan jaranglah kita jumpa 100 lebih, ya. Lepas itu baru ni ada juga saya tengok dalam FB saya, tuan-tuan, tak tahulah orang post, tuan-tuan, tapi bukan kat Malaysia. Di Afrika, tuan-tuan, ni ada seorang orang Afrika, usia dia 123 tahun. Tapi kulit muka dia dah tak nampak macam kulit muka, dia jadi macam kulit cepedak gitu. Yang dah masak, maknanya dah tua sangat tu. Jangan minta tua sangat lah, menyusah anak bini. Biar kita, tuan-tuan, panjang umur 60-70 ni, yang pentingnya umur kita diberkati serta hidup kita diredai oleh Allah. Itu yang kita minta, mudah-mudahan, amin. Baik, itu bila dah duduk di dunia ni, tuan-tuan, sifatnya muaqqatah, sementara, bukan muabbadah. Tetapi sementara kita akan dibawa ke satu alam lagi yang namanya alam kubur ataupun alam barzakh. Di situlah gambaran pertama Nabi sebut. Kalau nak tahu kita ni menuju ke syurga, tengok bagaimana keadaan kita duduk di alam kubur ataupun alam barzakh. Kalau kita akan mendapat nikmat seperti mana yang didoakan oleh imam, didoakan oleh anak laki kita, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah ولا تجعل قبرها حفرة من حفر النيران. Kalau kita dapat macam mana doa daripada imam, doa daripada anak tadi, ya Allah, kau jadikanlah tempat persinggahan ayah aku ni sebelum dia nak bangkitkan ke alam selepas daripada kubur ni, seolah-olah dia berada dalam taman-taman syurga. Mudah-mudahan kita lah, amin.
Wala taj'al qabraha, jangan kau jadi tempat persinggahan ayah mak aku ini nak menanti kehidupan di alam yang keempat, seolah-olah mereka duduk dalam lubang bakaran api neraka. Na'udzubillah. Ni kalau kita dapat gambaran macam mana kita hidup di alam barzah ni, sama ada taman syurga, insya-Allah kita ahli syurga lah suatu hari nanti. Mudah-mudahan, amin. Dan di situ juga tuan-tuan, satu tempoh yang tidak diketahui. Mungkin 100 tahun, 1000 tahun, sejuta tahun, wallahu a'lam. Tak tahu bila kita akan diangkat ataupun dihijrahkan ke satu alam yang namanya alam mahsyar. Hasyar maknanya himpunan sekalian makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang diberi peluang untuk hidup di dunia ni. Di situ namanya padang mahsyar, makna himpunan segala manusia. Dan di situ pula tuan-tuan macam-macam kepelbagaian yang Nabi SAW sendiri menceritakan, dan Al-Quran sendiri Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Insyiqaq. Tuan-tuan boleh buka ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Bagaimana ketika mana Allah bangkitkan manusia yang pernah hidup di kehidupan namanya dunia ataupun alam fana ini. Maka ketika itu bila dah bangkit di alam mahsyar, dihidupkan kembali, akan dibahagikan kepada dua kelompok, sama ada di pihak belah kanan ataupun di pihak belah kiri. Yang ini kita panggil ashabul yamin dan ashabul shimal. Jadi tuan-tuan, di sini juga tuan-tuan, getirnya, periknya, panasnya kita berada di padang mahsyar ini, tetapi spesialnya kita di atas bantuan dan perjuangan baginda Nabi SAW. Dan Nabi dalam hidup Rasulullah, Nabi berjuang bukan sebab kerana kepentingan diri sendiri, tapi banyak yang Nabi berjuang adalah untuk umat dia. Baik itu dalam sebuah kisah tuan-tuan ya, Nabi kita Muhammad SAW biasa kalau munajat malam tuan-tuan, Nabi akan ambil peluang di situ Nabi akan panjangkan bacaannya dalam solat. Dalam solat sunat tuan-tuan, bacalah panjang mana pun tak ada masalah. Tapi kalau solat fardu, kalau kita jadi imam, makruh kalau panjang-panjang sangat, sebab makmum di belakang pun dia macam-macam, dia punya level dia. Ada yang jenis penyakit tuan-tuan yang gaut, ada yang sakit lutut, ada yang sakit hati pun banyak. Dia nak ceritanya kat situ, kalau panjang-panjang sangat dia timbul rasa tak selesa tuan-tuan, menyebabkan imam itu hukum dimakruhkan. Auzubillah. Baik itu kalau solat sunat, panjanglah macam mana pun. Sebab kerana Nabi kita Muhammad SAW apabila menunaikan ibadat solat sunat, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kita akan solat dalam keadaan sehingga bengkaknya kaki baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Huzaifah Al-Yamani, Sayyidina Anas bin Malik tuan-tuan, riwayatkan Nabi kalau semayang solat sunat saja satu rakaat, Nabi akan baca 3 surah. Pertama dimulakan dengan surah Baqarah 286. Habis surah Baqarah, Nabi tambah lagi dengan surah Ali Imran 200 ayat. Habis surah Ali Imran, Nabi masuk lagi pada surah yang ketiga, surah An-Nisa 176. Maknanya hampir mencecah 500 ke 600 ayat yang Nabi baca dalam satu rakaat. Bayangkan. Cuba bayangkan imam Masjid Al-Falah ni baca macam tu. Tak payah bayang ustaz. Kami memang tak pilih dia. Itu jawapan selalulah. Kami biasa cari imam yang simple-simple, yang mudah. Paling tidak pun kami dah pesan dah, imam jangan baca panjang. Dalam waktu isyak, Qul huwallah bahagi 2 jadilah. Qul huwallah dibahagi 2. Okey lagi lah, jangan inna a'taina bagi 2, pening kepala. Baik itu tuan-tuan, Nabi dalam solat sunat Nabi panjangkan bacaan. Tapi malam tersebut, di akhir-akhir hidup Rasulullah SAW, diriwayatkan Nabi baca satu ayat, surah At-Taubah ayat 118. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tu'azibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim.
Itu yang Nabi baca. Allahu Akbar. In tu'azibhum fa innahum. Maknanya Nabi berwiridkan, berzikirkan setiap rukun dalam semayang itu dengan sulami dengan surah Taubah ayat 118. Sahabat pelik tuan-tuan, isteri Nabi pelik, kenapa Nabi baca pendek sangat, sehingga bukan setakat sahabat di dunia, sahabat di langit pun agak pelik tuan-tuan. Siapa dia sahabat Nabi di langit? Malaikat Jibril. Allah perintah malaikat Jibril turun tanya. Bukan Allah tak tahu, sengaja. Biasalah tuan-tuan, nak dapat maklumat kena tanya. Tuan-tuan, malaikat Jibril pun turun lalu bernyapa kepada Nabi, ya Rasulullah, mengapa pendek benar baca malam ni? Tapi tak adalah cakap apa perak macam ni. Saya mudah faham kenapa pendek sangat baca pada malam ni wahai Rasul. Maka Nabi tak jawab, cuma Nabi angkat tangan, Nabi minta kepada Allah Ta'ala dua perkara. Apa yang Nabi minta? Ini perjuangan Nabi ni. Bukan sebab kerana Nabi seorang, tapi Nabi fikir perjuangan Nabi. Nabi perjuangkan hak asasi umat dia. Allahumma ghafirli wali ummati. Wahai Allah, kau ampunilah dosaku dan kau ampunilah dosa umatku. Inilah rintihan Nabi malam tu. Maka malaikat Jibril pembawa bertemu dengan Allah. Wahai Allah, ini sebenarnya yang diminta oleh Muhammad. Diminta supaya Allah Ta'ala memberi keampunan kepada dirinya dan ampunkan dosa umat Muhammad. Allah kata, small matter. Beritahu kepada dia, wahai Jibril, 4 perkara aku beri khabar gembira pada dia. Pertama sekali, bagi tahu pada Muhammad, aku dah ampun dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang. Subhanallah. Nabi ni maknanya, satu sifat ni Allah beri kepada para Nabi dan juga para Rasul ini adalah maksum. Maknanya terpelihara daripada dosa. Dan ada juga di kalangan kita tuan-tuan, bila dia tengok maksum ni sifat yang Allah beri pada Nabi ni, terpelihara daripada dosa, dia pun letak tuan-tuan anak dia nama maksum juga. Tapi dosa ada kan? Dia nama saja kan. Tuan-tuan, yang keduanya, apa kata Allah Ta'ala? Beritahu Jibril kepada Muhammad khabar gembira kepada dia, Allah Ta'ala akan ampun dosa umatnya. Ampun dosa umat dia. Selagi mana dia tak buat satu perkara saja, iaitu mensyirik, mendua, mentiga, mengempatkan Allah Ta'ala. Maksudnya kita ada peluang tak masuk syurga, Haji? Ada, Alhamdulillah. Tapi syarat dia, jangan kita syirikkan Allah Ta'ala. Kita belajar dalam ilmu tauhid, kita belajar dalam ilmu al-qidah, syirik ini tuan-tuan, dia ada dua, boleh terjadi. Sama ada syirik khafi, syirik yang tak sengaja, syirik yang sembunyi. Yang keduanya syirik jali. Jali bukan jalil, jalil aku. Syirik jali, syirik yang terang-terang ni, ini panggil syirik. Na'udzubillah. Sebab apa? Syirik ni Allah Ta'ala takkan ampun, melainkan dia bertaubat dengan taubat nasuhah, mengucap syahadah, banyak istighfar. Baik, itu pernah ditanya tuan-tuan oleh seorang sahabat Nabi yang sudah pasti tuan-tuan kenal. Walaupun dia lambat masuk Islam, tetapi hebatnya tuan-tuan, ya, semangat dia untuk mendalami ilmu hadis ni, sehingga apa saja yang disebut oleh Nabi dia akan hafal. Siapa sahabat ni? Sayyidina Abdul Rahman bin As-Sakhar Ad-Dusi, ataupun kita kenali sebagai Abu Hurairah. 3 tahun ni kenal Nabi, tapi dia boleh meletakkan diri dia tuan-tuan antara perawi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sahabat bila nak datang tuan-tuan, nak tanya apa yang Nabi buat, apa yang Nabi cakap, banyak rujuk antara sahabat yang bernama Abu Hurairah. Dia pernah tanya kepada Nabi SAW tentang satu masalah ataupun persoalan. Ya Rasul, man as'adan nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Nabi, siapakah manusia yang akan mendapat syafaat kamu pada hari kiamat? Maka apa jawab Rasulullah? As'adan nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi aw kama qala. Nabi sebut orang yang akan mendapat syafaat aku pada hari kiamat nanti ialah mereka yang mengucap la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi, suci dalaman dan luaran daripada sebarang perbuatan syirik. Maka inilah manusia yang akan mendapat layanan bahagia di padang mahsyar. Mudah-mudahan kita semualah, amin.
Jaga, kita kena jaga perkara yang kedua. Allah dah bagi dah permintaan Nabi ni supaya diampunkan dosa umat dia. Allah beri, alhamdulillah. Syarat jangan syirik. Yang ketiganya Allah beri apa? Allah beri kepada umat Muhammad, bagi tahu khabar gembira kepada umat Nabi Muhammad, umat dia, bahawa esok di padang mahsyar Israfil dia akan tiup saja sangkakala yang kedua, maka ketika itu akan dibangkitkan semua manusia yang pernah hidup di dunia ni, start Nabi Adam sehinggalah tuan-tuan Nabi akhir zaman Muhammad dengan sama dengan umat dia. Tapi specialnya atas permintaan dan perjuangan Nabi, hak asasi umatnya, maka tuan-tuan Allah beri kelebihan kepada kita. Mereka umat Nabi Muhammad inilah yang akan pertama sekali diperhitungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar nanti. Bayangkan, walaupun kita lambat, tapi kita akan diadili terlebih dahulu. Subhanallah. Nampak Nabi berjuang sungguh-sungguh 23 tahun, bukan sebab kerana kepentingan Nabi nak ambil dunia, Nabi nak pangkat, tidak. Tapi sebab Nabi SAW teringat kasih sayang dia yang tidak tolak bahagi. Dan kita sepatutnya bila dengar kisah-kisah macam ni, setiap hari paling tidak pun kita selawat ke atas Nabi Muhammad SAW, paling kurang 100 kali selawat, paling kurang. Baik, itu perkara yang keempat Allah Ta'ala berikan kepada Nabi dan juga umat baginda Nabi SAW. Wahai Jibril, kau sampaikan perkara keempat yang aku berikan kepada mereka. Esok ketika mana Allah Ta'ala meletakkan hambanya ke dalam syurga, manusia yang mula-mula sekali yang akan duduk menikmati nikmat syurga itu, itulah umat Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Tuan-tuan ya, walaupun kita ditransitkan nama mahsyar tu, tapi sebab kerana pengorbanan Nabi berjuang untuk kita akan diadili di hadapan mahkamah Allah terlebih dahulu. Cuma kita mengharapkan tuan-tuan, rahmat daripada Allah Ta'ala dunia kita dapat, di akhirat pun mudah-mudahan kita dapat, mudah-mudahan, amin. Maka bila dah selesai kita duduk di padang mahsyar, maka ketika itu kita akan masuk ke satu alam. Itulah destinasi yang terakhir perkampungan kita. Itulah yang namanya akhirat. Maknanya akhir dah, tak ada dah akhir. Selepas daripada dia, sudah pasti kita mengharapkan nikmat syurga Allah Ta'ala. Tuan-tuan bayangkan, 5 benda yang Nabi sebut transit kita. Pertama, di alam rahim, Allah tunjukkan kasih sayang dia tuan-tuan ya. Apabila bertemunya, kahwinnya seorang lelaki dengan seorang perempuan, maka ketika itu dengan sifat kasih sayang Allah Ta'ala bagi seorang anak zuriat. Cuma kita harapkan zuriat yang keluar daripada keturunan kita itu mudah-mudahan keturunan yang baik seperti mana yang diharapkan oleh setiap ibu dan ayah. Mudah-mudahan, amin. Dan tuan-tuan kena ingat juga dalam masa yang sama, walaupun Allah Ta'ala tuan-tuan dah menjanjikan dalam hidup ni pasti ada ujian. Ada di kalangan kita yang berkahwin hampir 10-15 tahun, tapi Allah Ta'ala tak kurniakan anak. Tapi berkat daripada kesabaran, cuba juga tuan-tuan ya, ubat-ubatan moden dan sebagainya, maka rezeki tuan-tuan bersabar itu ya, Allah Ta'ala kurniakan seorang cahaya mata. Subhanallah. Tapi yang tak keluar lagi, maka mereka juga berusaha. Pastinya usaha mereka tuan-tuan ya, tak pernah rasa mengalah. Baik itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita bersyukurlah. Start awal-awal kahwin 9 bulan, 10 bulan dah boleh tersemboi seorang lagi keturunan kita. Bagi kita jenis subur. Alhamdulillah, Alhamdulillah Allah kurniakan nak masuk 5 orang. Untuk malam ni bawa 4 orang ke belakang tu. Alhamdulillah Allah Ta'ala rezeki, tapi isteri seorang je lah. Jadi itu pun jadi yang pentingnya apa yang kita harapkan dalam doa kita. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kami nak kau kurniakan kepada kami ni suami dan isteri, pasangan-pasangan yang baik-baik dan anak-anak yang sejuk mata memandang. Lepas tu kita harapkan tuan-tuan, awal-awal lagi kita dah plan dah. Dapat anak kita ni kita dah channel dah. Mudah-mudahan yang pertama ni masuk hafiz, hafal Quran. Yang kedua ni semua mak ayah dia ada matlamat, sebab kerana dia tahu ini aset dia. Walaupun dia sudah tinggalkan dunia, dia dah terputus hubungan dia dengan dunia, tetapi masih lagi boleh dapat saham selagi mana aset dia ada manfaat di atas dunia ini.
Baik itu kalau tuan-tuan buka dalam sirah tuan-tuan, Sayyidina Anas bin Malik, dia ada seorang adik-beradik dia nama dia Bara' bin Malik. Mak dia dalam peristiwa hijrah, ada sahabat-sahabat tuan-tuan yang bagi reta benda. Tapi mak Sayyidina Anas ni dia tak ada anak. Dia tak ada reta benda, cuma dia ada anak. Tapi dia fikir masa depan tu anak ni juga adalah aset dia. Jadi dia serahkan kepada Nabi Sayyidina Anas sebab dia tengok Sayyidina Anas ni cerdik sikit banding daripada Bara' bin Malik ini, maka dia khidmat 10 tahun. Cuma sebelum dia serah kepada Nabi untuk berkhidmat, dia minta kepada Nabi kita Muhammad supaya mendoakan beberapa perkara. Pertama, kau doakan pada Sayyidina Anas bin Malik ini supaya Allah Ta'ala anugerahkan dia panjang umur. Yang kedua, doa pada Sayyidina Anas ni supaya Allah Ta'ala murahkan rezeki dia, jadi orang kaya. Sebab bila ada jadi orang kaya, hartawan ni mudah-mudahan boleh dermawan. Yang ketiga, kau doakan kepada Sayyidina Anas bin Malik ini supaya dia mempunyai keturunan zuriat yang ramai. Dalam kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah, hadis riwayat Imam Bukhari itu disebut bahawa 3 perkara yang diminta oleh ibu Sayyidina Anas bin Malik, Nabi berdoa 4 perkara. Pertama, Nabi doa supaya dia dipanjangkan umur. Umur Sayyidina Anas disebut 99 tahun. Banyak tu. Yang keduanya, Sayyidina Anas tuan-tuan, bila lepas daripada kewafatan Nabi, dia jadi orang yang kaya. Tanaman dia subur, ternakan dia membiak, dan dia sama level dengan seorang sahabat Nabi yang cerdik dalam bab niaga ni. Itulah Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, orang kaya. Dan yang ketiga tuan-tuan, dia Allah Ta'ala kurniakan zuriat lepas daripada Nabi wafat, tuan-tuan, sejumlah 99 orang anak lelaki. Subhanallah, ramai ya. Cuma jangan tanya saya lah berapa orang ibu, saya pun tak tahu. Tapi yang penting bukan seorang ibu lah. Kalau seorang dia berlahir 99, jenuh juga. Saya ingat datang ni tak datang naik jalan kaki dah, naik unta lah kan, ataupun mengesot lah, tak larat lah kan. 5 pun dah tak larat sakit lutut kan. 99. Yang 4 Nabi doa, mudah-mudahan Sayyidina Anas ini bertemu dengan Nabi dan duduk bersama dengan Nabi di syurga Allah Ta'ala. Ini doa daripada Rasulullah. Tuan-tuan tengok, harta yang kita harapkan esok, aset kita nak berjuang esok tuan-tuan. Allah Ta'ala bawa kita di alam yang namanya alam barzah esok. Waktu itulah kita tengok keadaan kita. Kalau masih ada aset yang boleh saham pahala kita, alhamdulillah. Itu yang Nabi kita Muhammad SAW, dia sarankan kepada kita, iza mata fatba'hu. Apabila ada satu-satu kematian, pergilah mengikuti pengurusan jenazah. Mengikut pengurusan jenazah, bukan mengikut jenazah mati semua, tak. Jangan salah faham tu. Sebab kerana apa? Bila kita ngikut pengurusan jenazah ni, paling tidak pun dia dapat mentazkirahkan diri kita. Saya dulu tuan-tuan mantan imam jugalah di sebuah masjid qaryah di Rawang. Jadi antara tugas imam ni, saya ingat ke imam ni mudah angkat takbir, baca doa, pergi tahlil, makan kambing. Saya ingat itu je. Rupanya tugas imam ni sampai mandi jenazah pun dia juga. Tapi saya pun cuak juga, tak berani. Dulu belajar kat Mesir dulu, memang kita ada buat kursus jenazah, pengurusan jenazah tu. Tapi waktu tu yang jadi jenazah kawan kita. Bukan jenazah yang original ni. Kawan kita yang jadi jenazah. Kalau kita mandikan dia, air masuk mulut, dia hidup lagi. Kalau kita kapankan dia, kapan kita ikat dia ketat, sakit. Tak payah kita angkat dia tuan-tuan, bagi tahu dah selesai mandi, pergi sana pula tidur. Sebab dia hidup. Tapi bila jadi imam, antara portfolio kena selesaikan ialah mandikan jenazah. 1.5 tahun juga alhamdulillah berjaya saya mengelak 1.5 tahun lah. Jaya. Ustaz ada jenazah ni. Saya ada kat luar outstation. Berjaya 1.5 tahun. Tapi nak jadikan cerita, tahun kedua bila musim raya Aidul Adha, imam satu balik, jadi saya tinggal dengan siak seorang. Jadi bila tinggal tuan-tuan, waktu tu hari kedua saya ingat, bila dapat panggilan telefon, dia kata, Ustaz, kita ada satu jenazah yang kita kena uruskan. Dalam hati saya waktu tu nak mengelak juga, tapi tak boleh dah. Terdetik dalam hati saya, waktu ni lah nak meninggal pun. Dia punya takut nembus.
Tapi kita pun gagahlah belajar lah tuan-tuan. Bila sampai saja kat situ, memang kami berdua saja. Dalam bilik mayat tu kami berdua je. Saya dengan siak tu yang kami nak kena uruskan. Jadi saya pun kata, kita tak boleh lambat ni, kita kena bersegerakan. Jadi saya pun segeralah tuan-tuan, buka paip mula di sebelah kanan. Bila selesai dalam 2-3 minit, siak pun kata, Ustaz teruskan ni. Saya pun jadi nervous balik. Haji nak pergi mana Haji? Saya nak pergi berak je. La ilaha illallah, sabarnya. Tadi saya berani sebab 2 orang bertemankan seorang yang mati. Ini kali 1 by 1. Oh, dahsyat. 1 by 1. Saya kata Haji jangan lama-lama sangat. Saya tunggu Haji ni. Saya pun tuan-tuan mandikan dia lah. Dalam 1 minit tak datang, 2 minit tak datang, 3 minit tak datang, sampai 5 minit tak datang. 1 minit tuan-tuan duduk dalam bilik jenazah ni rasa macam dah macam sejam. Kalau 5 minit dah macam 5 hari. Lepas tu saya tengok Haji ni tak datang, saya pun buat keputusan lah. Saya tutup paip, saya pun pergi berak juga, alhamdulillah. Selesai masalah ni. Tapi nak cerita je bukan pasal berak tu, tidak. Sebab kita tuan-tuan bila kita menguruskan jenazah ni, barulah terdetik dalam hati kita. Dengan kita mandikan jenazah, waktu tu terdetik kita yang hidup. Ya Allah, ya Tuhanku, hari ni kau masih lagi beri kekuatan kepada aku. Roh masih lagi kau tumpangkan dalam jasad aku, ya Allah. Aku boleh angkat cebok dengan sendirinya, aku boleh mandi dengan sendirinya lagi, wahai Allah. Tapi bila kau dah cabut keluar roh daripada jasad, waktu tu aku dah tak mampu mandi dengan sendirinya. Aku akan dimandikan oleh jawatan kuasa khairat kematian, wahai Allah. Nampak? Tu yang Nabi suruh kita pergi tu. Bila kita kapankan jenazah ni pula, ya Allah, ya Tuhan, kau hari ni kau masih lagi beri kekuatan kepada aku untuk aku pakaikan pakaian dengan sendiri. Tapi bila kau dah cabut kekuatan ini, sudah pasti aku tak mampu pakai dengan sendiri, dan aku akan dipakaikan oleh jawatan kuasa khairat kematian. Maknanya tuan-tuan, setiap apa yang kita buat ke atas jenazah tu, tanggungjawab kita tu, Nabi kata fa innaha tuzakkirul akhirah, bahawa dia akan mengingatkan bahawa kita pun akan jadi macam dia juga. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah dan sekalian, jadi dah masuk waktu isyak, kita berhenti sekejap ni insya-Allah. Lepas ni kita sambung sedikit lagi berkenaan dengan permusafiran hijrah seorang hamba. Wallahu alam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tuan-tuan sidang muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Taala sekalian. Jadi sebelum berhenti tadi ada saya menyebut tentang bahawa baginda Nabi Muhammad SAW menyarankan kepada kita, idza mata fatba'u, apabila berlaku satu-satu kematian maka hendaklah kita mengikuti, sebab kerana dia dapat memperingati diri kita, kita pun akan jadi macam hamba Allah Ta'ala yang telah dipergi ataupun telah kembali ke rahmatullah. Baik itu kita solatkan dia hari itu terdetik hati kita, jemaah ni. Hari ini kau masih lagi beri kekuatan pada aku untuk aku semayang dengan sendirinya yang lagi, ya Allah. Tapi suatu hari nanti bila kau dah cabut kekuatan itu dalam diri, aku tak mampu semayang dengan sendiri. Pastinya aku akan disolatkan oleh jawatan kuasa khairat dan ahli qaryah aku, ya Allah. Nampak? Pergi pula di kuburan tuan-tuan, waktu tu kita tengok sahabat kita, ayah kita, mak kita tanam tuan-tuan di liang lahat, diukur sama panjang sama lebar. Kaya macam mana, macam saya sebut tadi lah. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas, 3 perkara yang akan mengikuti seseorang jenazah tersebut: harta benda, anak beranak, isteri dan sebagainya. Maka yang ketiganya adalah amalan. 2 akan pulang, 1 saja akan bersama dengan kita, ialah amalan. Anak, keluarga, harta benda, semua akan balik. Yang akan bersama dengan kita adalah amalan kita. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita yang tengok, yang hidup ni tengok, ya Allah sempitnya, ya Allah, ya. Sempit dia memang Tuhan yang ketahuilah. Kemudian ditembusi pula dengan tanah. Bagaimana mereka ni nak hidup di alam barzah, nak menanti di padang mahsyar lama, ya Allah. Waktu tu barulah kita yakin dan percaya tuan-tuan, ya. Orang-orang yang hidup di dunia meninggal melakukan amal kebaikan dan disaksi pula dengan sahabat-sahabat dengan kebaikannya, sudah pasti orang ini akan mendapat nikmat taman syurga. Mudah-mudahan kita semualah, amin. Tapi kita takut tuan-tuan, orang yang berpaling daripada peringatan Allah. Allah sebut dalam surah At-Taha. Taha tu ayat 114 tak silap saya.
Allah sebut apa? Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling daripada peringatan Allah, daripada Quran, tak percaya pada hadis Nabi, mereka ini akan dihidup sesempit-sempitnya. Sempit macam mana? Antara ulama sebut sehingga bertembung esok ni tulang rusuk kanan dengan rusuk kiri. Tuhan yang ketahui sakit tak sakit. Sakit lah. 2018 tu saya pernah saksikan sendiri tuan-tuan, depan mata saya. Baru sangat berlaku aksiden, ada seorang abang muda lagi. Aksiden dia jatuh tuan-tuan, dia punya tulang keting tu dah terkeluar. Nampak putih. Dah nampak putih. Saya tengok muka dia tuan-tuan menahan kesakitan tu. Dalam hati saya nak juga tanya sakit tak, tapi tak tergamak. Takut dia balas sakitlah bodoh. Takut dia cakap macam tu. Memang sakit. Kita tengok muka dia tahan sakit. Apatah lagi kalau bertembung di antara rusuk kanan dan rusuk kiri. Lagi sakit. Sampai bila azab tersebut? Hatta yaumul mahsyar. Dibangkitkan. Ya ba'asu fi yaumil mahsyar. Dibangkitkan pada hari mahsyar nanti. Na'udzubillah. Ya Allah sakit. Tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Maka kita duduk di situ, kita harapkan satu perkara yang luar biasa dengan sebab kerana kebaikan yang kita lakukan di dunia. Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, mudah-mudahan amin. Yang seterusnya tuan-tuan, Allah Ta'ala kurniakan kepada kita hidup di dunia ini dan hidup di alam lain pun mendapat kebahagiaan seperti mana yang kita doakan. Dan begitu juga selepas kita dibangkitkan di padang mahsyar, kita akan dikumpulkan dalam keadaan bersama dengan orang-orang yang beriman, mudah-mudahan. Allah sebut dalam surah Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 9. Tuan-tuan boleh buka sini. Allah sebut apa? Fa amman utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Siapa yang Allah beri buku catatan amalan di sebelah kanan, mereka ini akan diperhitungkan amalan dia lebih kurang dan akan dipindahkan tuan-tuan ke dalam syurga bersama dengan ahli keluarga dia. Bukan dia seorang-seorang, bersama ahli keluarga dia. Subhanallah. Allah beri tuan-tuan mereka yang menerima buku catatan amalan di sebelah kanan. Mudah-mudahan kita semualah. Amin. Tapi kita risau, takut Allah sebut lagi ayat 10 sampai yang ke-12. Wa amman utiya kitabahu wara'a dhahrin fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Mereka yang Allah beri buku catatan amalan di sebelah kiri, bukan setakat sebelah kiri, alik belakang. Allah tak mau tengok wajah dia. Sebab apa? Mereka ni sombong, mereka ni tidak mentaati perintah daripada Allah Ta'ala, derhaka pada perintah. Allah tak mau tengok wajah dia. Beri buku dalam keadaan tak mau lihat wajah dia. Maka mereka ni tuan-tuan akan merasai diri mereka akan diazab. Yasla sa'ira. Minta tolong tuan-tuan, tolong. Help. Macam-macam lah yang keluar. Waktu tu adakah malaikat tuan-tuan dengar nak support kita? Tak ada dah. Yasla sa'ira, Allah sebut rasailah keazaban yang telah kami sediakan. Auzubillah. Mudah-mudahan tuan-tuan, bila sebut tentang mahsyar ini, suatu tempat yang mana Allah Ta'ala bentangkan luas. Ketika itu panas terik, dia usah dikenang lah. 1 mail di atas kepala kita matahari. Bayangkan 1 mail ni, kata para ulama, ada yang kata bahawa satu batu 1.65 km. Ada yang kata 1 mail ni 1 batang celak. Ada yang kata sejengkal. Tapi nak cerita, kalau 1 batu pun dah tak mampu dah kita nak tahan panas yang cukup panas. Cuma kita mengharapkan di akhirat esok, penghijrahan kita yang terakhir, Allah Ta'ala tuan-tuan melihat dengan pandangan rahmat. Dengan pandangan rahmatlah kita akan dimasukkan ke negeri akhirat. Itulah di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Jadi tuan-tuan, sekadar itu saja untuk pengisian pada malam ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat memotivasikan diri kita untuk sama-sama kita mendampani kehidupan kita, tidak lain dan tidak bukan mencari rahmat dan keberkatan hidup kita di atas muka bumi Allah Ta'ala. Tetapi yang lebih penting adalah mendapat redha Allah
Kalau Allah sudah meredai kita hidup di dunia, sudah pasti Allah pilih kita untuk diletakkan di tempat yang penuh keredaan. Itulah di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang baik daripada Allah, yang lemah kelemahan daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.